Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, suatu hari diceritakan dalam hadis, dia melihat seorang sahabat yang bernama Al-Miqdad bin Aswad. Dan dalam hadis ini diceritakan Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Kalau boleh aku nak jadi macam Miqdad bin Aswad. Kalau boleh aku nak jadi macam dia. Apa yang Miqdad bin Aswad buat? Dalam perang Badar, beliau pergi kepada Rasulullah SAW. Dan apa yang Miqdad cakap kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kita ni para sahabat kamu dan kami ini tidak akan jadi pengecut macam Bani Israel, yang mana mereka berkata kepada nabi mereka, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, pergilah berperang dengan Tuhan kamu, kami duduk kat sini duduk-duduk sahaja. Tetapi kami akan berperang bersama kamu, di kanan kamu, di kiri kamu, di hadapan kamu, di belakang kamu. Abdullah bin Mas'ud, kalau boleh aku nak jadi macam Miqdad bin Aswad ni. Aku yang nak cakap benda ni kepada Rasulullah SAW. Jadi apa yang berlaku sebenarnya dalam kalangan Bani Israel? Apa kisahnya? Teruskan bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai ke episod yang ke-16 dalam CD Kembara 30. Saya doakan anda semua diberikan kekuatan dan juga masih mempunyai semangat yang sama untuk meneruskan amal ibadat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah dalam episod yang ke-16 kali ini, saya akan kongsikan kepada anda cerita yang mana ia direkodkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam Al-Quran, spesifik dalam surah Al-Ma'idah, daripada ayat 22 sampailah ayat yang ke-24. Dalam ayat-ayat ini, ia menceritakan satu perkara, iaitu sifat pengecut Bani Israel. Dan sifat ini kita boleh dapatinya dalam banyak kalangan pemimpin yang tidak mahu redha Allah, yang tidak mahu untuk berjuang, yang hanya mahukan ghanimah, yang hanya mahukan kehidupan di dunia ini. Wa mal hayatun dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Tidaklah dunia ini hanya melainkan permainan yang sementara sahaja, permainan yang menipu daya. Jadi dalam ayat-ayat ini dia menceritakan tentang sifat pengecut Bani Israel. Apa yang berlaku? Suatu ketika apabila Nabi Musa alaihi-wassalam telah selamatkan Bani Israel daripada penindasan dan juga kezaliman Fir'aun yang berlaku sekitar 300 ke 500 tahun di Mesir. Mereka berjaya dikeluarkan daripada bumi Mesir dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam perjalanan mereka untuk menuju ke tempat yang selamat, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka untuk pergi ke mana? Untuk pergi ke bumi Palestin, untuk bumi ke Syam. Jadi mereka meneruskan perjalanan mereka. Apabila mereka teruskan perjalanan mereka, mereka sampai di satu tempat yang dinamakan Sinai, bumi Sinai. Masih hari ini masih ada tempat tersebut. Dan di tempat tersebut, ia sudah hampir dengan bumi Palestin. Di sanalah Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, ya qaumi udkhulul ardha muqaddasatan allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah bumi yang disucikan oleh Allah SWT dan ia telah ditulis untuk kamu bagi memasukinya. Wala tartaddu, dan janganlah kamu berpaling ke belakang, ala adbarikum fatanqalibu khasirin, kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi firman Allah Ta'ala ini, ia menunjukkan arahan yang jelas, yang mana Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk masuk ke bumi yang disucikan. Apa itu bumi yang disucikan? Ia adalah bumi Palestin yang hari ini kita panggil. Dan Nabi cakap lagi, wala tartaddu ala adbarikum, jangan kamu patah ke belakang. Kalau kamu patah balik ke belakang, kamu akan menjadi orang yang rugi. Jadi ayat ini sangat jelas, simple, dan juga Bani Israel hanya perlu ikuti apa yang Allah buat. Sebab memang dah terjamin mereka akan menang. Allati kataballahu lakum, telah ditulis untuk kamu bumi ini. Tetapi apa kata Bani Israel? Qalu ya Musa, wahai Nabi Musa, inna fiha qauman jabbarin, di sana adanya jabbarin. Apa maksud jabbarin? Dari sudut bahasanya, ia bermaksud orang-orang yang besar.
Ada yang mengatakan bahawa dakwaan Bani Israel yang mengatakan di Palestin ketika itu adanya Jabbarin, orang-orang yang berbadan besar, sebab orang Palestin ketika itu memang berbadan besar, jadi mereka takut. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa Bani Israel tak tahu pun dalam Palestin tu ada siapa. Adakah mereka ini ancaman ataupun boleh dibuat kawan? Mereka tak tahu, itu hanya dakwaan kosong daripada mereka. Mereka hanya pengacut, mereka hanya beri alasan. Inna fiha qauman jabbarin. Kat sana ada orang-orang yang badan besar. Wa inna lan nadkhulaha, dan kami tidak akan masuk hatta yakhruju minha, sampailah orang-orang jabbarin, orang-orang yang badan besar itu keluar. Jadi ini adalah alasan yang diberikan oleh Bani Israel kerana supaya apa? Supaya mereka tak nak masuk ke dalam bumi Palestin. Mereka melawan Nabi mereka dengan memberi alasan yang tidak masuk akal. Sebab apa saya katakan tak masuk akal? Hatta yakhruju minha, sampailah orang-orang Jabbarin, orang-orang yang badan besar itu keluar daripada bumi mereka. Siapa yang ada ke atas muka bumi ini, mereka senang-senang nak keluar daripada tempat tinggal mereka? Siapa? Tiada siapa-siapa pun, melainkan mereka ada kepentingan nak cari kerja ke, kahwin ke, wallahu alam. Tapi secara umumnya, mana-mana masyarakat pun, mana-mana orang pun, mana-mana negara pun, penduduknya tak akan keluar daripada tempat yang mereka tinggal sesuka hati. Jadi ini alasan yang tidak masuk akal yang diberikan oleh kaum Bani Israel. Inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tak akan masuk sampailah orang-orang Jabbarin, orang-orang Palestin keluar daripada bumi mereka. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau dah mereka keluar, barulah kami masuk. Ini adalah alasan yang tidak masuk akal dan juga menunjukkan bahawa inilah Bani Israel. Banyak alasan mereka, banyak akal mereka untuk tidak mahu mentaati perintah Allah dan Rasul mereka. Dan juga kita dapat lihat kat sini, Bani Israel menggunakan perkataan lan. Wa inna lan nadkhulaha. Lan ini, ia masuk selama-lamanya. Maksudnya sampai kiamat pun tak akan masuk. Inilah sifat Bani Israel. Tetapi adakah semua Bani Israel begitu? Tidak. Jawapannya apa? Tidak. Jawapannya sebab memang ada kalangan Bani Israel yang berani. Apa firman Allah seterusnya? Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu alaihima. Dan berkata dua orang lelaki. Allah menyebutkan rajulan. Rajulan ini adalah satu pengiktirafan kelakian, maksudnya keberanian mereka. Seperti mana firman Allah yang lain dalam surah Ahzab, di antara rijal yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang dijanjikan Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Dalam surah Al-Ahzab, dalam ayat ini sebutkan rijal. Jadi rijal ini dia adalah satu pengiktirafan keberanian dan juga rajulah. Rajulah ini adalah satu kata yang menunjukkan kehebatan seorang lelaki. Jadi qala rajulani minal ladzina yakhafun, dan berkata dua orang lelaki minal ladzina yakhafun, dalam kalangan orang-orang yang takut, an'amallahu alaihima, dan dua orang lelaki ini diberikan nikmat Allah yang mana mereka ini tidak berasa takut, mereka ini tidak berasa pengecut. Dan mereka ini berkata kepada kaum yang pengecut itu, udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Mereka kata apa? Seranglah mereka melalui pintu itu, kerana apabila kamu masukinya, kamu akan menjadi orang-orang yang menang. Jadi berkata dua orang lelaki ini, kamu masuk je lah ke Masjid Al-Aqsa, masuk ke bumi Palestin. Kalaulah kamu masuk, sudah tentu kamu akan menang. Fa innakum ghalibun. Inilah janji Allah, kamu akan menang. Allati kataballahu lakum, bumi Palestin telah dijanjikan untuk kamu. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah lah kamu bertawakal sekiranya kamu orang-orang yang benar. Ini adalah respon dua orang lelaki yang ada dalam kalangan Bani Israel. Tapi apa kata Bani Israel? Mereka tetap tidak mahu untuk mengikuti perintah Allah dan Rasul. Apa kata mereka? Qalu ya Musa, wahai mereka kaum Nabi Musa berkata, inna lan nadkhulaha, kami tidak akan selama-lamanya masuk. Inna lan kat situ selama-lamanya masuk. Inna lan nadkhulaha abada. Abada ni juga membawa maksud selama-lamanya. Abadan abada, selama-lamanya. Madamu fiha, selagi mana kaum Jabbarin, artinya orang yang badan besar itu ada di bumi Palestin. Ini adalah jawapan yang sangat pengecut.
kali kedua yang diberikan oleh Bani Israel kepada Nabi mereka, Nabi yang telah selamatkan mereka selama beratus-ratus tahun penindasan Fir'aun di bumi Mesir. Dan mereka bukan takat itu sahaja, mereka menghina Nabi mereka. Apa kata mereka? Fadhhab, pergilah anda, anta wa rabbuka, Tuhan kau dan kau dengan Tuhan kau. Fadhhab anta wa rabbuka, pergilah engkau dan Tuhan engkau. Dia kata Tuhan engkau, seolah-olah nak kata apa? Tuhan Nabi Musa ini hanya untuk Nabi Musa. Tuhan Bani Israel bukan Tuhan Nabi Musa. Tuhan yang Bani Israel berimankan bukanlah Tuhan yang menyuruh mereka supaya berjuang, supaya muqawamah, supaya masuk ke dalam bumi Palestin yang telah dijanjikan untuk mereka. Ini maksud fadhhab anta wa rabbuka, pergilah engkau dan Tuhan kau. Tuhan Nabi Musa bukan Tuhan Bani Israel. Itu maksud yang saya nak sampaikan. Faqatila, dan berjuanglah korang berdua. Dalam bahasa mudah macam ni lah, korang pergilah dengan Tuhan kau tu, korang dua pergilah perang. Macam tu dia kata kepada Nabi Musa AS. Innaha huna qa'idun, dan kami duduk kat sini, cukuplah, kami duduk je lah kat sini. Kau dengan Tuhan kau, kau pergi. Ini penghinaan Bani Israel kepada Nabi Musa AS. Jadi sifat pengecut inilah yang seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW. Sahabat tersebut berkata, Al-Miqdad bin Aswad, dia kata, wahai Rasulullah SAW, ini berlaku ketika perang Badar. Dia kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami akan berjuang dengan engkau, dan kami tidak akan menjadi seperti kaum Bani Israel, yang mana mereka berkata kepada Nabi Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun, pergilah berjuang engkau dan Tuhan engkau, kami duduk di sini sahaja. Tapi kami katakan kepada engkau, wahai Rasulullah, kami akan berjuang engkau, di sisi engkau, di kanan engkau, di kiri engkau, di belakang engkau, di hadapan engkau, berjuang di jalan Allah SWT sampailah menang. Kemudian selepas Nabi Muhammad SAW mendengar ucapan tersebut, Nabi tersenyum gembira. Dan peristiwa ini dilihat oleh seorang sahabat yang saya sebutkan tadi, Abdullah bin Mas'ud. Dan Allah bin Mas'ud kata apa? Kalaulah aku jadi, kalau boleh akulah yang nak jadi seperti Miqdad bin Aswad. Jadi selepas peristiwa Nabi Musa AS dikhianati oleh kaumnya Bani Israel, kaumnya yang banyak karinah, yang tidak mahu mentaati perintah Nabi Musa AS, maka Allah SWT menghukum mereka 40 sanah yatihuna fil ard. Mereka dikenakan hukum tih. Hukum tih ini adalah mereka tersadai di bumi Sidai dan mereka tidak boleh keluar. Ada pendapat yang mengatakan bahawa Bani Israel cuba untuk keluar, jalan-jalan tak jumpa jalan keluar, jalan-jalan pusing-pusing pergi tempat yang sama, jalan-jalan tak keluar-keluar, tak jumpa jalan keluar. Allah hijabkan mata mereka, tidak jumpa jalan keluar selama 40 tahun. Jadi selama 40 tahun inilah matinya orang-orang yang terdiri dalam kalangan Bani Israel, yang mana mereka ini tidak mahu mentaati firman Allah Ta'ala, tidak mentaati perintah Nabi Musa AS. Dan apabila generasi yang malas, generasi yang tidak mahu berjuang, generasi yang buat maksiat, generasi yang tidak mahu mentaati Nabi Musa AS telah wafat, dalam 40 tahun ini jugalah gantinya generasi yang baru, generasi yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, generasi yang tidak mahu untuk berbalik, patah mundur ke belakang, tetapi generasi yang mahu maju ke hadapan. Dan selepas 40 tahun mereka keluar daripada bumi Sinai dan berjaya masuk ke dalam bumi Palestin bersama pimpinan Nabi Musa AS. Tetapi Nabi Musa AS tidak berjaya untuk masuk ke bumi Palestin bersama-sama kaumnya, sebab Allah mentakdirkan baginda AS wafat dalam perjalanan tersebut. Jadi itulah hayat Nabi Musa AS sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul kepada kaum yang banyak karinah, banyak perangai diorang, dan juga banyak kali diceritakan dalam Al-Quran. Jadi 40 tahun ini jugalah diambil oleh Syekh Ahmad Yassin, yang mana beliau kata setiap kali 40 tahun berlalu di bumi Palestin akan berlaku perubahan yang besar. Memang betul pun. Kalau kita lihat 40 pertama penjajahan di Palestin, berlakunya apa? Berlakunya peristiwa Nakbah. Dalam peristiwa Nakbah 800,000 orang mati. 800,000 orang dihalau keluar daripada bumi mereka, bumi Palestin. Ratusan ribu orang mati syahid.
Ramai orang mati, wanita, kanak-kanak, orang tua dan sebagainya. 40 tahun yang kedua, apa yang berlaku? Berlakunya intifadah, berlakunya kebangkitan umat Islam, yang mana mereka tidak segan sidu lagi untuk angkat senjata dan tembak orang Yahudi, baling batu, baling molotov dan sebagainya, sehingga kan mengakibatkan kejatuhan ekonomi negara haram Zionis, sehingga mereka takut, mereka tidak berani untuk keluar rumah, dan hampir-hampir sahaja intifadah ini membebaskan Palestin. Tapi disebabkan pengkhianatan dalam kalangan orang Arab sendiri, sanggup melakukan perjanjian yang kotor dan jijik dengan bantuan US dan juga negara-negara barat, maka berlakulah perjanjian Oslo yang mana mengakibatkan runtuhnya semangat orang Palestin, terbantuknya intifadah yang mereka telah cetuskan. Tapi kata Syekh Ahmad Yassin, 40 tahun kemudiannya, iaitu tahun 2027, mengikut pandangan Syekh, insya-Allah ketika itu akan berlaku lagi intifadah, perjuangan yang mana pada akhirnya ia menatijahkan kemenangan umat Islam pada tahun 2027. Jadi ini sahaja secara ringkas tafsir ayat-ayat tentang sifat pengecut Bani Israel. Kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.